Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyil Muhda wa Imamil Mujtaba wa Rasulina al-Murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil min al-imam al-hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Suratul Kahfi. Sahabul Fadilah, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, seluruh ahli-ahli jamaah, pimpinan-pimpinan masyarakat sekalian, para pendengar yang dikasihi sekalian. Pertama-tama pada malam ini, marilah kita merafak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang terlalu banyak yang dikurniakan oleh Allah, dan di atas petunjuk Islam dan iman dapat mempertemukan semula kita pada malam ini dalam ruangan majlis ilmu. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua ahli-ahli jamaah surau, terutama sekali khususnya Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, yang memberikan ruang kesempatan untuk kita menyambung kuliah dan pengajian kita secara atas talian melalui kitab Maza Ya'ni fi Intima'il Islam. Apa arti saya menganut Islam? Buku yang dikarang oleh Sahibul Allamah Dr. Fathi Yakan. Dan alhamdulillah kita telah pun berjalan melalui kuliah ini melalui beberapa tajuk-tajuk. Bermula dengan saya mestilah Muslim di sudut akidah,
Kemudian diikuti saya mestilah muslim di sudut ibadah. Dan yang ketiga, saya mestilah muslim di sudut akhlak. Dan di hujung daripada tajuk, saya mestilah muslim di sudut akhlak, sebelum kita masuk ke dalam ataupun menyentuh tajuk yang keempat, iaitulah saya mestilah muslim di sudut keluarga, maka perkara yang ke-10 daripada tajuk yang ketiga, iaitulah ataupun saya mestilah muslim di sudut akhlak, maka perkara yang ke-10 ialah qudwah hasanah. Dalam tulisan Dr. Fathiakan, beliau menyebut bahawa kita mestilah menjadi qudwah hasanah bagi orang ramai. Segala tindak tanduknya menjadi terjemahan terhadap semua prinsip-prinsip Islam, baik dalam adab tata tertib, makan minumnya, pakaiannya, percakapannya dalam keadaan damai, dalam masa mengembara dan bermukim, juga seluruh gerak dan diamnya. Qudwah hasanah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi contoh dan tauladan kepada seluruh manusia, terutama umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam perjalanan baginda, Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah, telah mendidik sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui manusia yang lain, terutama sekali bukan melalui ibu bapanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah matikan ayahnya waktu ayah baginda sallallahu alaihi wasallam waktu usia baginda 2 bulan berada dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Dan begitu juga kewafatan kematian ibunya. Selepas daripada itu, semua itu adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah menyebut bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun melahirkan baginda dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Tidakkah kamu dapati bahawasanya Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim, maka akulah yang mendidiknya. Dan kamu dapati bahawa Muhammad itu lahir dalam persekitaran yang sesat, bumi Arab yang sesat pada ketika itu. Akulah yang memberikan petunjuk kepadanya. Dan kamu dapati bahawasanya Muhammad itu lahir dalam keadaan keluarga yang a'il, yang miskin. Kamilah yang memperkaya dan mencukupkan keperluannya. Semua ini Allah Subhanahu wa taala paparkan untuk meyakinkan kita bahawasanya kenapa Allah matikan ayah baginda waktu baginda masih dalam kandungan lagi. Sebab yang nak mendidik baginda ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ayahnya masih hidup, tentunya orang mengatakan bahawa Nabi itu baik kerana ayahnya, sebagaimana lazim dalam masyarakat kita. Maka orang tidak akan dapat melihat bagaimana pendidikan daripada Allah.
Sebab itu dimatikan ayahnya supaya meyakinkan kita bahawasanya kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah tarbiyah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi dilahirkan dalam persekitaran yang sesat. Dia bukan lahir dalam lingkungan manusia yang baik-baik, yang pandai-pandai, yang bertamadun. Tetapi dilahirkan dalam suasana kota Mekah yang menjadi pertembungan agama-agama sesat pada ketika itu. Masyarakatnya yang tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti nampak bahawasanya budi pekerti baik baginda sallallahu alaihi wasallam itu bukan datang daripada masyarakat persekitaran, tetapi ianya datang daripada pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya sekiranya ada di antara kita yang lahir dalam lingkungan masyarakat yang baik-baik, orang yang baik, orang akan kata bahawa bolehlah si fulan tu baik sebab tengoklah orang kampung dia. Maka sebab itulah ini juga meyakinkan kita bahawa bagaimana pendidikan Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi dilahirkan dalam keadaan yang miskin. Sebab kalau Nabi kaya, tentunya orang akan kata bahawa padahlah Nabi seorang yang baik, berjaya, tengoklah keluarga dia banyak duit, nak sekolahkan dia, boleh pergi sekolah tempat yang baik-baik. Maka Allah lahirkan Nabi dalam keluarga yang ailan fa'aghna. Kami yang memperkayakannya, kami yang mencukupkan segala keperluannya. Betul faktor duit itu penting. Tetapi lebih penting lagi ialah bagaimana mengambil pendidikan daripada Allah. Sebab itu supaya meyakinkan masyarakat dan umat Nabi Muhammad bahawa pendidikan Nabi itu adalah pendidikan langsung daripada Allah. Bukan faktor duit, bukan faktor keluarga, bukan faktor masyarakat persekitaran, tetapi kerana pendidikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitulah Allah menghendaki kedatangan Nabi itu menjadi qudwah hasanah kepada umatnya, segala gerak lakunya semuanya menjadi contoh, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suatu ikutan yang terbaik. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mendidik sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa sahaja yang datang daripada Nabi itu adalah pendidikan daripada Allah. Maka apa yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah. Maka begitulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita, supaya kita juga mestilah hidup menjadi qudwah kepada yang lain dalam lingkungan yang kecil. Bagi seorang pemimpin yang memimpin sekurang-kurangnya 10 orang ahli di bawah, paling tidak dia mesti menjadi qudwah. Kalau tidak pun menjadi pemimpin, dia pun mesti menjadi qudwah pada pandangan masyarakat ramai. Tunjuk contoh yang baik, kehidupan yang baik, apatah lagi kalau dia ada keluarga. Kalau dia ada anak-anak, dia hidup dalam masyarakat. Maka sebab itu, ialah pendidikan ataupun budi pekerti itu berjalan melalui ikutan yang baik. Dan kita menggali dan mempelajari akan perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita hayati dan menjadi qudwah kepada masyarakat yang lain. Dalam satu buku yang diterbitkan yang bertajuk Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di sana menghimpunkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis berkaitan dengan baginda yang diriwayat melalui ramai para sahabat
bagi menunjukkan bagaimana perilaku, bagaimana pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bolehlah tuan-tuan untuk membaca dan mengkaji buku ini. Dia memaparkan hadis-hadis kisah bagaimana baginda bermula daripada bangun tidur, bagaimana cara berjalan, cara duduk, cara makan, cara bergaul, cara makan, cara bersisir, cara mandi, masuk tandas, keluar tandas, bergaul, apa makanan baginda, apa pakaian baginda. Semua itu ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, supaya kita dapat menghayati untuk dijadikan penghayatan dalam hidup kita dan seterusnya menjadi qudwah kepada yang lain dalam kehidupan ini. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kemudian kita masuk kepada tajuk yang keempat, iaitulah saya mestilah Muslim di sudut keluarga. Katanya Dr. Fathiakan, apabila saya mengakui menganut agama Islam, pengakuan ini mewajibkan saya mempunyai satu risalah dalam hidup ini. Malah saya mestilah menjadikan seluruh kehidupan saya tunduk dan patuh kepada arahan risalah tersebut. Dr. Fatih akan meyakinkan kita bahawa bagi orang yang beriman, kehidupan ini mestilah berjalan mengikut panduan. Dan kita lahir-lahir atas muka dunia ini telah tersedia satu ketah kerja untuk kita ikuti satu modul kehidupan. Dan modul itulah yang disebut sebagai risalah, untuk dilalui bagi orang-orang yang yakin akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka modul itulah yang dikatakan sebagai Al-Quran dan juga petunjuk melalui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak perlu untuk teraba-raba mencari risalah-risalah yang lain, kerana risalah ini ialah risalah turun daripada yang mencipta manusia, yang tahu akan kelemahan dan kekuatan manusia, yang tahu di mana manusia bermula dan di mana manusia akan berakhir, yang menyediakan tempat nikmat bagi orang-orang yang beriman dan azab bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka yang mencipta manusia inilah yang menyediakan risalah. Begitulah lazimnya dalam kehidupan ini. Sebab itu barang-barang yang berharga ini, wujud atas muka dunia ini ada panduan cara. Kita pergi ke kedai elektrik, kita beli alat-alat elektrik, kita beli mesin basuh. Di sana disertakan risalah bagaimana menggunakan mesin basuh. Kita beli TV, di sana juga yang membuat TV sediakan bagaimana cara menggunakan TV. Kita beli radio, ada buku panduan kilang yang mengeluarkan radio akan sertakan. Maka begitulah Allah. Manusia ini dicipta kerana manusia ini barang yang berharga di sisi Allah. Allah bukan main-main ciptakan manusia. Ada tujuan, ada sebab Allah menciptakan manusia. Makhluk, satu-satunya makhluk yang diberikan risalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayat afahsibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka bahawasanya kami ciptakan kamu ini untuk main-main saja? Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. As-soalul inkari. Allah nak beritahu bahawa kehidupan ini ada tujuan, ada matlamatnya. Maka sebab itu apabila ada matlamat, maka Allah Subhanahu wa taala sertakan dalam kehidupan ini satu risalah, satu panduan, supaya kita dapat melalui menggunakan panduan tersebut. Maka sudah tentulah apabila kita mengikut panduan, maka kita akan selamat di permulaan perjalanan
dan di hujung perjalanan hidup kita. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebab itu agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya risalah. Kalau tadinya pengakuan saya, yakni pengakuan Dr. Fathiakan menganut agama Islam menuntut supaya saya benar-benar muslim di sudut akidah, ibadah dan akhlak. Maka di sini pengakuan saya itu mewajibkan pula supaya saya bekerja sungguh-sungguh untuk merubah masyarakat di mana saya berada supaya menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya. Sebab itu apabila kita telah memastikan pertama sekali ialah tauhid. Pertama sekali ialah soal akidah. Dan akidah ini suatu yang tetap, suatu yang sabat, suatu yang tidak berubah sejak daripada Allah menciptakan Nabi Adam AS sampailah dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, diutuskan Nabi Muhammad. Itulah tauhid, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebimbangan baginda SAW terhadap umatnya apabila baginda wafat nanti ialah tentang lahirnya agama-agama baru, ajaran-ajaran baru yang menyimpang daripada tauhid, dan ini berlaku. Sebab itu kita patuh, kita tunduk dan kita mengikuti risalah ini berpegang teguh supaya kita tidak sesat. Apatah lagi dalam cabaran dunia pada hari ini. Berbagai-bagai ajaran-ajaran yang pelik-pelik berlaku dalam kehidupan kita. Sedang tauhid ini sifatnya adalah sabat, adalah tetap. Tidak pernah berubah. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebab itu perkara akidah. Setiap pribadi kita mestilah dibentuk. Kemudian kita juga mestilah dibentuk melalui ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas daripada itu apabila kita telah tulus ikhlas dengan ibadah, maka kita menjadi manusia yang berakhlak. Maka program membina diri dengan 3 asas penting inilah sebagai suatu persediaan untuk kita berada dalam tengah-tengah masyarakat. Sebab kita tidak akan mampu hidup bersendirian dalam kehidupan ini. Kita mesti akan bermasyarakat. Kita mesti akan berkeluarga. Waktu kita bayi, betul kita tak tahu apa, kita hanya diurus. Kencing berak kita diurus. Kita tidak menilai tentang peranan kita ketika itu berada di tengah-tengah masyarakat. Apabila kita dewasa, maka kita sudah mula untuk bercita-cita mendirikan rumah tangga. Maka sudah tentu ini permulaan kepada kita hidup dalam suatu masyarakat. Bahkan boleh jadi sebelum daripada itu pun kita sudah berada masyarakat di tengah-tengah, terutama jiran-jiran tetangga kita. Apatah lagi kita membina keluarga, anak-anak, maka kita berada dalam tengah-tengah kelompok masyarakat. Dan kita tidak boleh lari kehidupan ini untuk kita berada, untuk kita bermasyarakat. Maka oleh sebab itulah 3 asas penting persediaan tadi ialah untuk kita berada di tengah-tengah masyarakat. Supaya kita dapat membina masyarakat di keliling kita juga mestilah masyarakat yang berakidah, masyarakat yang ibadah, masyarakat yang berakhlak. Tidak cukup dengan setakat saya seorang sahaja menganut agama Islam dan mematuhinya dengan tidak mengambil hirau terhadap orang-orang yang berada di sekeliling saya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berfikir dalam kehidupan ini hanya kita sahaja yang berakidah, hanya kita sahaja yang beribadah, hanya kita sahaja yang berakhlak. Sedang hidup ini mesti berkembang, tali menali. Sedang hidup ini mestilah bermasyarakat, sedang hidup ini mestilah bermata rantai, berketurunan. Takkan selamat seorang ayah walaupun dia seorang yang sembahyang, membiarkan anaknya tidak sembahyang. Takkan selamat seorang suami, walaupun suaminya sembahyang tetapi membiarkan isteri dengan melakukan kemaksiatan. Sehingga disebut adanya suami-suami yang dayus. Siapa dia suami yang dayus?
iaitu allazi yakru su'a fi ahlihi, iaitulah yang membiarkan ahli-ahlinya melakukan kemaksiatan. Maka oleh sebab itu takkan selamat seorang pemimpin yang membiarkan rakyatnya dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Takkan selamat seorang bapa, seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya tidak melakukan solat. Dia tidak boleh berfikir hanya seorang dia sahaja yang sembahyang. Maka dia mesti berfikir bahawa orang lain juga mesti berakidah. Orang lain juga mesti beribadah. Orang lain juga mesti berakhlak. Apatah lagi yang disebut orang lain itu ialah dalam lingkungan orang-orang yang dipertanggungjawabkan berada di bawahnya, berada di bawah pimpinannya. Maka oleh sebab itu setiap kita nanti akan dipertanggungjawabkan hal-hal yang sedemikian di hadapan Allah SWT. Maka oleh sebab itu satu tanggungjawab yang mesti ada kepada kita ialah apa yang disebut sebagai dakwah. Mengajak orang lain. Kita tidak cukup menjadi seorang yang soleh. Kita juga mesti menjadi seorang yang muslih. Al-Quran menyebut dalam suratul Luqman, ya bunayya, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya bunayya aqimis salah. Suruh dirikanlah sembahyang. Sekadar hidup kalau mendirikan sembahyang tak akan ada orang marah. Sebab itu orang lain pun suka kalau kita mendirikan sembahyang walaupun dia tidak sembahyang. Tapi tidak cukup dengan itu. Maka yang kedua mesti wa'mur bil ma'ruf. Suruh orang lain juga melakukan kebaikan. Waktu yang sama wanha 'anil munkar. Kamu hendaklah menegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Bila mari yang pertama, Allah suruh dirikan solat, ini proses menjadikan kita manusia yang soleh. Tetapi bila yang kedua, ini dalam konteks dakwah, iaitulah suruh juga orang lain melakukan kebaikan. Barulah dia melangkau dalam masyarakat, suruh orang lain melakukan kebaikan dan tegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Maka sebab itu, ini bukan lagi sekadar menjadi seorang yang soleh, tetapi menjadi seorang yang muslih. Dan muslih ini akan menghadapi cabaran, akan berhadapan dengan musuh, cacian, hinaan, fitnah. Maka sebab itu, selepas daripada itu, Allah SWT ingatkan kita dalam cabaran ini, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sebab Allah dah bagi satu jaminan bahawasanya orang yang mengajak manusia kepada perkara yang baik mesti akan menghadapi cabaran. Apatah lagi akan menghadapi cabaran bagi orang yang menghalang, mencegah kemungkaran. Maka sebab itu Allah peringatkan kita. Wasbir, hendaklah bersabar. Bersabar dalam makna teruskan kerja kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, menegah daripada berlakunya kemungkaran. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Maka itu peranan kita sebagai seorang pemimpin dalam lingkungan kita sendiri. Kemudian kerana di antara kesan-kesan yang ditiupkan oleh Islam dan diresapkannya ke dalam hati seseorang apabila ia benar-benar beriman ialah perasaan tanggungjawab terhadap orang lain, menyeru dan menasihati mereka. Juga mereka merasa gairah terhadap mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man mata walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Sabda baginda SAW, barang siapa yang tidur dan tidak mengambil berat urusan orang-orang Islam, maka beliau bukan dari golongan mereka. Tafsiran yang lain menyebut siapa yang mati dalam keadaan dia tidak mengambil hirau akan urusan kehidupan orang lain, orang Islam yang lain, tak ambil peduli nak sembahyang orang lain ke tak sembahyang ke, tu lantak dia lah, dia tak peduli, yang penting dia sembahyang. Ingat Nabi kata orang macam ini itu bukan daripada kalangan aku, Nabi kata. Itu bukan dari kalangan yang
dikasih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bertolak dari keadaan ini, maka saya telah mempunyai suatu tanggungjawab yang baru, iaitu tanggungjawab untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan tanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Sebab itu, di sinilah yang dipanggil sebagai peranan akidah, peranan ibadah, peranan akhlak. Dia bukan hanya sebagai satu penghayatan yang mati, tetapi dia akan bergerak melalui saraf dakwah. Dia akan bergerak melalui suatu saraf. Sebab itu akidah ni bukan sifatnya mati. Ibadah ni bukan sifatnya mati. Akhlak itu bukan sifatnya mati, tetapi mesti dia bergerak. Sebagaimana bergeraknya saraf kita, maka begitulah saraf kehidupan ini akan bergerak menjadi mata rantai untuk resap dalam kehidupan orang lain, terutama sekali orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Ini dalam lingkungan masyarakat kita. Seorang ayah, seorang suami, tentunya ada tanggungjawab kepada orang-orang yang ada di bawah mereka. Maka tanggungjawab inilah yang akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Sehingga, kalaupun ada orang yang memang bagi mereka tidak nak bercampur dengan orang lain, bahkan dia rasa macam tidak nak bermasyarakat, tidak nak berkeluarga umpamanya. Ataupun bagi mereka yang merasakan bahawa dirinya itu tidak mampu untuk menjadi yang terbaik, menjadi ikutan yang, menjadi pengikut, menjadi contoh yang terbaik. Maka yang paling penting, dia mesti bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Dia mesti bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Paling kurang, bagaimana untuk kita mengetahui dan meninjau kehidupan orang yang baik? Maka pertama, kita mesti bersama-sama melihat kepada kehidupan ulama-ulama, orang-orang yang hidup dengan ilmu, yang mereka ikhlas, yang mereka baik, yang mereka sentiasa menghadapi cabaran dalam kehidupan ini. Tetapi mereka adalah orang yang istiqamah. Mereka adalah orang yang baik. Sebab itu adalah ingatan daripada Allah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu, tetaplah pendirian kamu untuk terus bersama-sama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah pagi dan petang, pagi dan petang. Dia tak pernah lalai hidupnya daripada mengingati Allah. Semata-mata orang ini hidup yuriduna wajhah. Dia hidup mengharapkan keredaan Allah. Dia bukan hidup berkepentingan dunia, pangkat, jawatan, kedudukan. Tetapi dia hidup semata-mata keredaan Allah SWT. Dan Allah Maha mengetahui bahawasanya ada di antara kita ni yang kadang-kadang sibuk. Kita ni kadang-kadang sibuk. Kita mencari nafkah, pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam. Kita kata bagaimana saya nak menjadi qudwah. Sedangkan anak-anak tak banyak melihat bagaimana saya, bagaimana sembahyang zuhur saya, bagaimana sembahyang subuh saya. Paling kurang sibuk macam mana pun Allah kata, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan mata kamu, kata Allah. Jangan kamu palingkan mata kamu sekalipun kamu sibuk untuk mencari keperluan dunia kamu, jangan palingkan mata kamu daripada mereka. Siapa dia? Iaitulah orang-orang yang baik, yang hidupnya semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Cari orang ini, cari para ulama yang ikhlas. Cari tok-tok guru yang ikhlas, damping pada mereka, orang yang baik-baik, bersama-sama dengan mereka. Itu ingatan Allah SWT. Tapi ingat, kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taat, cenderung jangan kamu taat kepada orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sedang urusan mereka jauh daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, inilah cara pendidikan Allah SWT supaya kita bermula dengan selamat dan terutama sekali berakhir dengan selamat dalam kehidupan ini. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian,
Kemudian katanya Dr. Fatih Yakan, langkah pertama dan langkah yang sejajar dengan tabiat agama Islam dalam bidang ini ialah dengan saya membentuk rumah tangga saya supaya menjadi sebuah rumah tangga Muslim. Ini mesti ada dalam cita-cita kita. Bermula seawal kita mendirikan rumah tangga ataupun perancangan sebelum daripada itu mesti sudah ada gambaran pada kita bahawa bagaimana bentuk rumah tangga yang kita nak bina. Bagaimana peranan kita dalam rumah tangga. Itu mesti ada perancangan. Jangan tidak ada perancangan. Kerana persoalan rumah tangga inilah persoalan tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah SWT sampai ke dalam kubur, sampai ke hari akhirat. Selamat anak, selamatlah ibu bapanya. Dan pada ketika itu hubungan antara ayah dengan anak bukan lagi persoalan keturunan darah. Di dunia kita bergaul boleh jadi keturunan darah. Kita mengaku semua adalah keluarga kita, anak-anak kita yang sembahyang, yang tak sembahyang. Apatah lagi na'udzubillah di negara-negara yang lain ataupun di tempat yang lain ada ayahnya Kristian, maknya Buddha, anaknya Islam, anaknya pula ada yang Islam, ada yang Buddha, berbagai-bagai. Tetapi di hari akhirat Allah telah tunjukkan bagaimana hubungan bukan lagi soal darah, soal nasab, tetapi hubungan ialah soal akidah. Hubungan ialah soal akidah. Nabi Nuh AS pernah kehilangan anaknya bernama Kanaan. Sedang dia anak Nabi. Sedang dia anak seorang Rasul, seorang Nabi, ulul azmi lagi. Tetapi di saat itu persoalan akidah akan memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika mana anaknya yang diazab oleh Allah SWT digulung dalam lipatan ombak yang begitu besar, terpandang Nabi Nuh akan wajah anaknya, akan tubuh anaknya yang sedang dalam lambungan ombak. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, "Ya Rab, innahu min ahli, ya Allah, itu anak aku." Allah menjawab, "Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih, wahai Nuh, dia bukan anak kamu. Sebab akidahnya bukan akidah orang yang soleh." Maka oleh sebab itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, hubungan kita ialah hubungan persoalan akidah. Maka di sini ialah persoalan satu tanggungjawab. Bagaimana untuk mengalirkan akidah seorang ayah kepada anak, mengalirkan seorang akidah seorang suami kepada isteri. Ini ialah satu perancangan yang mesti berlaku. Sehinggalah soal ibadah, sehinggalah soal akhlak takkan selamat, sebagaimana yang kita sebut seorang suami yang membiarkan istrinya dalam keadaan melakukan maksiat. Hari ini berapa ramai dalam kehidupan membiarkan istri dalam keadaan melakukan maksiat, membiarkan istri dalam keadaan mendedahkan auratnya, dan kadang-kadang merasa bangga pula apabila istrinya dilihat auratnya oleh orang lain. Dia turut merasa bangga. Sedang inilah yang Nabi sebut sebagai orang yang dayus, membiarkan ahlinya dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Siapa di orang yang dayus? Allazi yukirru su'a fi ahli, yang membiarkan ahlinya melakukan kejahatan tanpa sebarang teguran, tanpa sebarang panduan, tunjuk contoh teladan. Maka sebab itu Allah SWT mendatangkan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu di dalam Al-Quran. Telah cukup banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk, bagaimana permintaan Nabi Allah Zakaria umpamanya, bagaimana permintaan keluarga Ali Imran umpamanya. Dia menghendaki seorang anak, sehingga dia bernazar, kalau dapat anak lelaki aku akan jadikan anak itu berkhidmat di rumah Allah. Bernazar supaya anak itu berkhidmat di dalam masjid. Tetapi Maha Kuasa Allah mengurniakan anak perempuan kepada Ali Imran, dan anak itu dinamakan sebagai Maryam. Tetapi tetap dibimbing, tetap dididik, dijaga. Yang menjaganya ialah Zakaria alaihissalam, menjadi seorang wanita yang baik,
wanita yang suci, yang baik. Begitu juga Nabi Allah Zakaria. Puluhan tahun berkahwin, tidak ada anak. Mohon kepada Allah. Anak yang bagaimana? Bukan sekadar anak, tetapi dimohon kepada Allah. Hunak dikada'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Kurniakanlah kepadaku, ya Allah, seorang anak lelaki yang baik. Bukan sekadar seorang anak lelaki, tetapi anak lelaki yang baik. Anak lelaki yang beriman kepada Allah. Akhirnya Allah perkenankan. Fanadat sul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi was sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Allah beritahu kepada Zakaria, aku akan kurniakan kamu seorang anak. Belum lagi lahir anak, Allah dah beritahu nama dia ialah Yahya. 4 sifat yang baik aku berikan kepada anak kamu. Ini keluarga yang dipohon oleh nabi-nabi yang terdahulu. Bukan menghendaki seorang anak. Sebab itu, perancangan berkeluarga bukan sekadar beranak pinak, tetapi bagaimana menjadikan anak itu orang yang soleh. Isteri menjadi orang yang baik. Dia mesti melalui bermula daripada suami yang baik. Baik. Saya adalah bertanggungjawab menegakkan Islam dalam masyarakat rumah tangga saya yang kecil ini. Saya bertanggungjawab menyampaikan Islam kepada keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Kemudian saya bertanggungjawab pula menyampaikan Islam kepada kaum kerabat saya. Dan inilah cara yang telah diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah. Sebab itu, para pendengar yang dikasihi sekalian, baginda sallallahu alaihi wasallam seawal diutus menjadi rasul oleh Allah. Siapakah yang didekati oleh baginda? Tentunya manusia pertama ialah isterinya sendiri, Sayyidatina Khadijah. Allah kurniakan Khadijah, bukan isteri. Orang sekarang kata bukan isteri yang kaling-kaling. Allah kurniakan Siti Khadijah, wanita pertama yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam lingkungan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam barulah pergi kepada sahabat yang terdekat, iaitu Sayyidina Abu Bakar, pada rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya yang terdekat, disampaikan risalah Islam itu. Maka sebab itu, siapa yang terdekat di antara kita? Tentunya ialah yang terdekat bagi kita ialah anak kita sendiri. Yang terdekat kepada kita ialah isteri kita sendiri. Dalam lingkungan keluarga kita. Kita ada kakak kita, kita ada adik kita, kita ada abang kita. Kita ada adik-beradik kita. Dan itu peranan kita untuk menyampaikan Islam. Tetapi persediaan sebagaimana yang disebut, ialah kita sendiri mesti dibentuk melalui akidah, ibadah, akhlak. Ini mempermudahkan proses penerimaan dakwah kepada keluarga kita. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, inilah peranan kita. Firman Allah SWT, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Allah berfirman, oleh itu janganlah kamu menyeru, yakni menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk golongan yang diazab, dan diberilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, itu orang-orang yang beriman. Sebab itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ini adalah satu tanggungjawab kepada kita. Dalam lingkungan keluarga yang terdekat, dalam lingkungan kaum kerabat kita yang terdekat, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah Islam itu kepada mereka. Ini ya Allah kata bahawa kehidupan kita bukan main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah tidak ciptakan kita untuk main-main. Tetapi penciptaan ini ada peranan, ada tujuan. Untuk kita menyampaikan risalah ini kepada orang yang paling hampir kepada kita, kerana itulah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang sama, jangan kita bersifat keras
Terutama sekali rendahkanlah diri kita bagi orang-orang yang telah mengikuti kita. Rendah diri ini maknanya kita jangan sombongkan diri kita kepada mereka. Sebab Allah SWT sendiri tegur, dan Allah SWT sendiri sebut, hamba-Ku yang aku kasih ialah mereka yang berjalan dalam keadaan yang tidak sombong. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-Ku yang mulia ialah mereka yang berjalan atas muka bumi dalam keadaan hauna, iaitu tidak menyombong diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas usaha rakan-rakan daripada Surah An-Nur, Bandar Puteri, dan juga semua pendengar yang bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan Allah SWT akan menurunkan rahmat, berkat, dan kita diselamatkan daripada ujian COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah angkat fitnah ini, Allah angkat azab ini, dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang telah positif, mudah-mudahan bersabarlah. Semua ini adalah ujian Allah SWT untuk menilai hamba-hambanya yang bersabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.